Sekarang aspek kegemilangan kerajaan Kesultanan Melaka dibincangkan. Bukti kegemilangan kerajaan Melaka adalah bahasa Melayu muncul sebagai lingua franca dan sebanyak 84 bahasa dipertuturkan di Melaka ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka dapat dicerminkan daripada 5 aspek yang berikut, iaitu pembentukan empayar, pusat penyebaran agama Islam, pusat perdagangan, pengurusan perdagangan, hubungan luar. 5 aspek ini akan diperincikan di bahagian yang seterusnya. Pertama sekali, kegemilangan kerajaan Melaka dalam aspek pembentukan empayar. Kesultanan Melayu Melaka mencapai kegemilangan sehingga empayarnya meliputi seluruh semenanjung Tanah Melayu dan kawasan pantai timur Sumatera. Empayar ini terdiri daripada tanah jajahan dan naungan. Kegemilangan empayar yang luas ini dapat dilihat dalam 3 aspek. Pertama, cara pembentukan empayar. Kedua, kepentingan pembentukan empayar. Ketiga, struktur pentadbiran empayar. Ketiga-tiga aspek ini akan dibincangkan di bahagian yang seterusnya. Pertama sekali, cara pembentukan empayar. Di Kerajaan Melaka, empayar yang luas dibentuk melalui 3 cara. Pertama, penalukan. Kedua, perkahwinan. Ketiga, naungan. Ketiga-tiga cara pembentukan empayar ini akan diperincikan di bahagian yang seterusnya. Cara pertama, penalukan. Tujuan penalukan adalah menjamin keselamatan dan kemakmuran kerajaan. Kawasan talukan di semenanjung Tanah Melayu ialah Kuala Linggi, Perluas, Pahang, Terengganu dan Kelantan. 在马来半岛的征服地。Kawasan talukan di Sumatera ialah Siak, Lokan, Kampar dan Lupak. Mengenai cara pembentukan empayar melalui perkahwinan. Perkahwinan yang berlaku di antara Sultan Melaka dan puteri diraja kerajaan lain dapat membantu kerajaan Melaka meluaskan pengaruhannya. Tujuan hubungan perkahwinan adalah menggugurkan hubungan persahabatan dan kekeluargaan di antara dua kerajaan. Contohnya, Sultan Mahmud Shah berkahwin dengan puteri Majapahit, Raden Galuh Jentera Kirana. Kesannya pengaruh Melaka semakin meluas. Ketiga, mengenai cara pembentukan empayar melalui naungan. Pemerintah kerajaan yang lain rela bernaungan di bawah Kesultanan Melayu Melaka. Sultan Melaka menampakkan raja yang berada di bawah naungannya. Contohnya, Linggar, Padani dan Kedah. Sekarang kepentingan pembentukan empayar dibincangkan. Kepentingan pembentukan empayar boleh dilihat daripada 4 aspek, iaitu politik, ekonomi, sosial dan agama. 4 aspek ini akan diperincikan di bahagian yang seterusnya. Pertama sekali, kepentingan pembentukan empayar dalam politik dibincangkan. Dasar kerajaan Melaka untuk meluaskan wilayah dan jajahan taluk telah membawa 2 kesan. Kesan pertama, hubungan dengan kerajaan yang ditaluk dapat diperkukuhkan. Kesan kedua, pengaruh kuasa selantau seperti Siam, Majapahit dan Pasai dapat disekat. Kedua, kepentingan pembentukan empayar dalam ekonomi dibincangkan. Dengan pembentukan empayar, hadiah dalam bentuk wang, emas, timah dan bantuan ketenteraan dihantar dari negeri naungan. Bekalan seperti hasil pertanian, lembar latus dan biji timah dibekalkan untuk diperdagangkan di Melaka. Kesannya ialah perdagangan di Melaka dikuasakan. Ketiga, kepentingan pembentukan empayar dalam sosial dibincangkan. Pembentukan empayar menyebabkan berlakunya asimilasi budaya tempatan dengan budaya dari Arab, India, Cina dan alam Melayu. Kesannya, masyarakat berbagai suku dan bangsa terwujud. Keempat, kepentingan pembentukan empayar dalam agama dibincangkan. Pembentukan empayar telah menggalakkan penyebaran agama Islam. Kesannya, Islam berkembang ke Pahang, Kelantan, Perak,
Timur Sumatera dan petani. Sekarang struktur pentadbiran Empire Melaka dibincangkan. Struktur pentadbiran Empire terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu pentadbiran pusat, pentadbiran kawasan naungan, pentadbiran kawasan jajahan. Ketiga-tiga bahagian ini akan diperincikan di bahagian yang seterusnya. Mengenai pentadbiran pusat. Pentadbiran pusat dilakukan di istana dan ia adalah tempat raja bersemayam, serta pembesar pusat ditugaskan membantu raja. Mengenai pentadbiran kawasan naungan. Kawasan naungan ialah kawasan yang mengakui ketuanan Melaka dan sanggup menghantar ufti untuk menunjukkan kehormatan. Pemerintah negeri berkenaan mengakui pemerintahan dan dibantu oleh pembesar tempatan. Mengenai pentadbiran kawasan jajahan, Sultan Melaka melantik pemerintah yang dipilih untuk mentadbir kawasan jajahan. Sekarang kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka dalam aspek pusat penyebaran agama Islam dibincangkan. Kerajaan awal di alam Melayu yang paling awal menerima pengaruh Islam ialah Sumutera Pasai dan Perak. Pada abad ke-15, ketika pengislaman pemerintah berlaku, Kesultanan Melayu Melaka berkembang menjadi pusat penyebaran Islam di alam Melayu. Perkembangan Kesultanan Melayu Melaka sebagai pusat penyebaran Islam boleh dikaji daripada 2 aspek. Pertama, cara penyebaran agama Islam. Kedua, kesan penyebaran agama Islam kepada Melaka. Kedua-dua aspek ini akan diperincikan di bahagian yang seterusnya. Pertama sekali, cara penyebaran agama Islam dibincangkan. Penyebaran Islam dilakukan melalui 5 cara yang berikut. Pertama, pengislaman pemerintah. Kedua, perkahwinan. Ketiga, peranan ulama dan mubalik. Keempat, perluasan kuasa. Kelima, perdagangan. Kelima-lima cara ini akan diperincikan di bahagian yang seterusnya. Pertama sekali, pengislaman pemerintah dibincangkan. Sultan Iskandar Shah memeluk Islam pada tahun 1414, kemudian diikuti oleh pembesar dan rakyat. Kemudian Sultan Muzaffar Shah menjadikan Islam sebagai agama rasmi. Sekarang perkahwinan yang menggalakkan penyebaran agama Islam dibincangkan. Perkahwinan puteri Sultan Mansur Shah dengan putera Raja Shah menyebabkan agama Islam dapat disebar ke Shah. Sekarang peranan ulama dan mubalik menggalakkan penyebaran agama Islam dibincangkan. Pemerintah Melaka menghantar ulama dan mubalik ke kawasan pengaruhnya. Ajaran tasawuf dan sufi dikembangkan melalui ulama dari Timur Tengah dan India. Contohnya, Maulana Abu Bakar dan Maulana Yusuf. Sultan Alauddin Riyad Shah menghantar ulama untuk mengajar Raja Pahang, Kamba dan Indragiri tentang hak ehwal agama. Mengenai bagaimana perluasan kuasa menggalakkan penyebaran agama Islam. Negeri naungan dan jajahan memeluk Islam sebagai tanda tak sedia kepada pemerintah Melaka. Mengenai bagaimana perdagangan menggalakkan penyebaran agama Islam. Islam tersebar melalui pendagang Islam Arab, India dan China yang datang ke Melaka. Selain berdagang di Melaka, mereka juga mendorong penyebaran Islam. Dari Melaka, pedagang Islam juga menyebarkan Islam ke kawasan lain yang disinggahi, seperti Brunei, Filipina dan Kepulauan Indonesia. Sekarang kesan penyebaran agama Islam kepada Kerajaan Kesultanan Melaka dibincangkan. Terdapat 4 kesan utama penyebaran agama Islam kepada Kerajaan Kesultanan Melaka. Kesan pertama, Melaka menjadi tumpuan ulama. Kesan kedua, Melaka menjadi tempat pembelajaran. Kesan ketiga, bahasa Melayu menjadi bahasa persuratan. Kesan keempat, pemerintahan dan pentadbiran dipengaruhi oleh Islam. Keempat-empat kesan ini akan diperincikan di bahagian yang seterusnya. Kesan pertama, Melaka menjadi tumpuan ulama. Sebagai pusat penyebaran agama Islam, Melaka menjadi tumpuan ulama dan pendakwah. Aktiviti dakwah dan perbincangan kitab agama seperti Taluk Mazum,
dinaungi oleh Sultan Melaka. Kesan kedua, Melaka menjadi tempat perpelajaran. Kesan ketiga, bahasa Melayu menjadi bahasa persulatan. Pengaruh Islam juga terdapat dalam saduran karya sastra dari Arab dan Parsi, seperti Hikayat Muhammad Ali Hanafiah dan Hikayat Amir Hamzah, telah menggalakkan perkembangan tulisan Jawi dan bahasa Melayu. Bahasa Melayu menjadi bahasa persulatan dan bahasa penulisan. Kesan keempat, pemerintahan dan pentadbiran dipengaruhi oleh Islam. Undang-undang Islam digantung ke dalam hukum kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Ulama memainkan peranan penting dalam hak pentadbiran. Jawatan mufti dan qadi diwujudkan untuk menjalankan urusan agama Islam. Terima kasih kerana menonton video saya. Tolonglah share video ini kepada mereka yang memerlukannya. Jangan lupa memberi sokongan dengan subscribe channel saya. Sokongan anda adalah motivasi untuk saya meneruskan kerja penghasilan video.